Okey, insyaAllah kita akan mulakan. Jam pun sudah menunjukkan kita pukul 10.32, 2 minit telah berlalu. Jadi saya mohon izin pada Laman Sri kepada penganjur kita, Datin Shina sekeluarga untuk kita mulakan. Tuan-tuan perempuan boleh nampak, boleh tengok nota yang saya paparkan. Boleh bagi respon, suara saya boleh dengar? Clear Ustaz, clear. Okey, nota nampak? Nota nampak tak yang saya kongsikan? Yes, nampak. Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu ini, pada hari yang ketiga kita berada dalam bulan Syaban, hari Rabu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat Allah beri kepada kita. Allah beri rahmat kepada kita, maka kita manfaatkanlah ruang-ruang yang ada, masa yang ada, kesempatan yang ada untuk sama-sama kita mengambil seberapa banyak faedah, mengambil seberapa banyak teladan daripada kisah yang diceritakan oleh Allah tentang Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana suasana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam suasana yang sangat mencabar, suasana yang Nabi berada pada hujung-hujung orang Islam akan berhijrah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Moga-moga kita semua dilapangkan dada oleh Allah, kita dipermudahkan urusan pembelajaran kita pada pagi ini. Kita akan menyambung beberapa adigan-adigan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang kita susun ianya mengikut babak-babak. Pada minggu lepas, kita sebenarnya sudah pun memasuki ayat-ayat yang berada pada babak yang ketiga. Babak yang ketiga adalah babak bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam mentafsirkan mimpi Raja Mesir, dan pada babak ketiga ini kita akan lihat penghujungnya bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam dikeluarkan daripada penjara yang bertahun-tahun beliau berada di dalam penjara yang beliau tidak melakukan kesalahan apa-apa pun, tetapi beliau telah dizalimi, beliau telah pun melalui dia dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada babak ketiga ni kita masih lagi berbaki satu adigan, iaitu adigan yang keempat. Kalau kita rujuk pada pembelajaran yang lalu, babak ketiga dia mengandungi 4 adigan.
Jadi adegan pertama, kedua dan ketiga, alhamdulillah dengan rahmat Allah kita telah selesai mengambil faedah-faedah daripada ketiga-tiga adegan. Jadi pada pagi ni kita akan masuk kepada adegan yang keempat. Adegan yang keempat ini dia berpandukan kepada 4 ayat. Ayat 50, ayat 51, ayat 52 dan ayat nombor 53. Sedikit maklumat pada adegan keempat telah kita ulas pada minggu lepas, tapi pagi ni kita buat pengulangan sedikit sekejap, lepas tu kita akan terus habiskan untuk adegan yang keempat, maka tamatlah pada babak yang ketiga. Kalau kita rujuk pada ayat nombor 50 yang telah pun kita ulas pada minggu lepas, yang kita diberitahu oleh Allah, kita diceritakan oleh Allah dalam surah Yusuf ini, bagaimana raja yang telah bermimpi, sebelum ini dia telah bermimpi dengan mimpi yang benar. Kemudian mimpi yang benar itu telah ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam dengan raja menghantar bekas banduan yang sepenjara dengan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kemudian raja ini beliau sangat berbangga, beliau nak memberikan beliau teringin sangat untuk bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, maka dia minta, dia hantar utusan pada ayat nombor 50, dia minta bertemu, bawa Yusuf berjumpa dengan dia. Kita akan jumpa perkataan waqala al-maliku tuni bih. Perkataan tuni bihi kita akan jumpa sekali lagi selepas ini. Ini adalah kita akan jumpa pada ayat 50 ni, kita akan jumpa kali pertama kali yang raja ni dia memang sungguh-sungguh nak jumpa Yusuf ni. Lepas tu perkataan tuni bih. Bawalah dia tu kepadaku. Raja kalau dia suruh, kan dia teringin nak jumpa Yusuf. Tetapi adakah Nabi Allah Yusuf akan mengambil kesempatan untuk dia mendekati raja? Kan, kita kalau ada peluang raja nak jumpa, kita memang akan ambil ruang yang sebaik-baiknya. Tetapi Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, permintaan yang pertama kali raja nak jumpa dia tak nak jumpa raja tersebut. Apa yang dia minta? Dia pesan kepada utusan raja tadi supaya dia balik jumpa semula raja tersebut dan minta raja tersebut buka semula kes beliau yang telah menyebabkan beliau dipenjarakan oleh Al-Aziz yang telah kita baca ayat sebelum ini. Maknanya Nabi Allah Yusuf dia tidak mahu keluar penjara melainkan dibersihkan terlebih dahulu akan namanya. Sebab dia masuk penjara tanpa dibicarakan, dan orang-orang di luar sana mengetahui bahawa Yusuf inilah yang melakukan kesalahan. Ini bab maruah. Maka maruah perlu dipertahankan. Nabi Allah Yusuf, dia kalau kita baca pada ayat ni kan, patutnya dia teruslah keluar penjara kan. Boleh duduk dekat istana, boleh jadi orang kuat raja, tapi dia tak nak keluar. Tapi dia minta kes dia dibuka semula. Dia minta raja tu sendiri yang buka kes tersebut. Raja itulah yang akan menjadi hakim dia, yang menentukan kes yang sebelum-sebelum ini siapa yang bersalah. Itu ayat nombor 50 yang telah kita ulas pada minggu lepas. Kemudian pada ayat nombor 51, ke belum cerita ayat 50 pada minggu lepas. Kalau kita baca ayat nombor 50 ni, Nabi Allah Yusuf dia minta, dia bagi tahu semula kepada utusan raja tadi. Nampak tak perkataan Ar-Rasul kan? Ar-Rasul dekat sini bukan Rasulullah Ar-Rasul makna dia adalah utusan. Sebab tu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah.
Rasul itu maknanya utusan. Utusan Allah. Di sini Rasul dekat sini adalah utusan yang raja tadi hantar. Siapa yang diutus? Quran tidak cerita, tetapi ada utusan raja. Dia kata irji' ila rabbika fa'as'al ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Okay, Nabi Allah Isa kata, kau balik beritahu pada raja engkau, beritahu dekat dia, buka semula kes tersebut dengan pergilah bertanya sendiri kepada perempuan-perempuan yang dulu pernah melukakan tangan-tangan mereka. Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata apa? Yang mereka tu buat apa? Macam mana tangan mereka boleh terluka? Allah Ta'ala sahajalah yang tahu bagaimana apa yang mereka dah buat. Dia panggil kaidahin bikaidihinna alim. Nabi Allah Yusuf disebut macam tu. Jadi utusan tadi buat apa? Dia pun baliklah pada ayat nombor 51. Tentulah dia jumpa raja. Kemudian ayat 51, Allah cerita raja tu buka semula kes tersebut, dipanggil semua yang terlibat dalam kes Yusuf tersebut. Maka raja tersebut dia memanggil perempuan-perempuan yang pernah dijemput oleh isteri Al-Aziz ke rumah dia dulu, dia panggil dia dulu. Dia tanyalah soalan, qala ma khatabukunna il rawattunna Yusufa an nafsi. Maka raja tu dia sendiri yang jadi hakim, dia sendiri yang bertanya. Dia kata, apa pandangan kamu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Maknanya raja tu tanya, sebenarnya dalam kes godaan tersebut sebenarnya apa cerita? Apa yang kamu dah buat? Maka mereka mengatakanlah, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'in. Ni pun kita dah baca dah, kita ulang sikit. Mereka kata, mereka menjawab. Mereka tu siapa? Mereka tu perempuan yang ramai-ramai yang dijemput oleh isteri Al-Aziz ke rumah dia, yang mereka telah melukakan tangan mereka dengan pisau yang ada di tangan tu. Maka raja tanya, raja tu sendiri menjadi hakim. Maka mereka kena cakap benarlah. Maka mereka jawablah, Maha Suci Allah, sebenarnya Yusuf ni orang baik. Kami tak nampak pun kejahatan yang ada pada dirinya. Okey. Lepas tu, maknanya perempuan ni mengakulah sebenarnya Yusuf tak bersalah. Dia sebenarnya orang baik. Lepas tu, isteri Al-Aziz itu, yang kita sebut namanya Zulaikha lah. Maksudnya, itu contoh, tidak kita pegang secara muktamad namanya Zulaikha. Kena ingat ya, sebab itu Israiliyat yang bagi nama tu. Tapi dia tidak bertentangan dengan watak. Watak tu tetap wujud. Isteri Al-Aziz. Maka isteri Al-Aziz itu, tengok Allah kata, Allah tak sebut nama dia. Allah kata, qalatimra'atul aziz. Tengok, Allah yang mengatakan isteri Al-Aziz. Okay. Jadi isteri Al-Aziz tu dia berkata, dia pun dibicarakan juga. Maka dia pun kata, dia kata, al-ana hafkhasal haqqu ana rawattuhu an nafsi wa innahu la minas sadiqin. Maka si isteri Al-Aziz pun dia mengakulah, sebenarnya memang benar. Dia kata, akulah sebenarnya yang bersalah, yang menggoda berulang-ulang kali akan dirinya, dan Yusuf itu dia memang termasuk di kalangan orang yang benar. Maka apa yang berlaku? Selepas itu kan, maka raja tu agak-agak tertenang perempuan ya, agak-agak tertenang perempuan, macam mana perasaan raja tu? Kan? Macam mana, maksudnya macam mana raja tu dia boleh kagum dengan Yusuf dah. Sebab sebelum ni kan Yusuf boleh mentafsirkan mimpi, satu dah. Benda yang besar yang merusingkan raja. Kemudian dia tengok kisah Yusuf ni, mesti dia terfikirkan, kenapa dia tak nak keluar penjara? Sepatutnya orang mesti nak keluar penjara, mesti nak dekat dengan raja, betul tak? Mesti nak jadi orang yang baik dengan raja. Orang semua ambil peduli, semua orang nak macam tu. Tapi kenapa Yusuf tak nak keluar?
Maknanya sudah tentu daripada kisah ini raja tu akan bertambah apa? Tentulah dia akan bertambah, bertambah takjubnya dia, bertambah nampak keikhlasan. Memang baik Yusuf ni. Okey, kemudian apa lagi yang berlaku selepas itu? Di sini ada berlaku perbezaan penafsiran ayat di kalangan para ulama tafsir. Okey, ayat nombor, ingat ya, ayat nombor 52 dengan ayat nombor 53 ni ada perbezaan penafsiran di kalangan para ulama tafsir. Beza kat mana tau? Beza dia, ayat 52, 53 ni siapa yang berkata? Maksudnya ayat 52, 53 ni dia berkaitan dengan isteri Al-Aziz tu ke yang berkata ataupun Nabi Yusuf yang berkata? Kalau kita tengok dalam nota tu, saya ada bagi nota tajuknya, apakah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam setelah mendengar pengakuan perempuan tersebut. Maknanya ayat 52 dengan 53, Nabi Allah Yusuf yang perkatakan, dia cerita tentang apa yang dikatakan oleh Yusuf. Ada pendapat juga mengatakan sebenarnya bukan Yusuf yang kata ayat 52-53 tu, tapi yang kata itu adalah isteri Al-Aziz. Jadi nak pegang yang mana? Dia berlaku khilaf dengan para ulama tafsir. Tetapi setelah diamati wallahu ta'ala a'lam, jika dirujuk dalam kitab Qasas al-Quran, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau merupakan pengkaji ayat-ayat Al-Quran, banyak membukukan, masih hidup di antara ulama Jordan yang terkenal dia, maka banyak kajian dia, maka saya secara peribadi memegang, mengikuti pendapat beliau bahawa yang kata pada ayat 52 dan 53 ni adalah isteri Al-Aziz tu, bukan Nabi Yusuf yang cakap. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf kan dia belum lagi keluar penjara. Sebab Nabi Yusuf kan dia masih berada di penjara. Betul tak? Tetapi kes ini dia belum keluar penjara lagi. Ini bermakna yang lebih tepat ayat 52-53 ni yang katakan itu adalah isteri Al-Aziz tadi, yang Zulaikha tadi itulah yang melanjutkan lagi percakapannya. Kalau tadi dia cakap, sekarang terbukti siapa yang benar. Lepas tu dia cakapkan, dia buat pengakuan pada raja tadi, akulah sebenarnya yang bersalah. Sebenarnya Yusuf itu betul. Lepas tu dia kata apa lagi? Jadi tuan-tuan kena betulkan. Kalau dekat nota tu saya menulis ia apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf. Sebenarnya bukan Nabi Yusuf, kita ambil kepada pendapat yang mengatakan yang kata itu adalah Zulaikha, isteri Al-Aziz tu. Dia kata apa ayat 52? Dia kata zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ayat nombor 52 dan 53 ni tuan-tuan kena ingat ya. Ayat 52 53 ini adalah ayat yang terakhir sekali adanya watak Zulaikha. Ayat 52 dengan ayat 53 ni watak isteri Al-Aziz, watak Al-Aziz dia tamat pada ayat nombor 52. Lepas ni kita baca ayat yang berikutnya, babak yang keempat, dah tak ada dah. Sudah tidak ada watak Al-Aziz, iaitu suaminya Zulaikha tadi, dan isteri Al-Aziz iaitu Zulaikha dah tak ada dah watak dia. Maknanya 52-53 ni adalah ayat terakhir yang berkaitan tentang isteri Al-Aziz. Maknanya ayat 52-53 ni adalah ayat yang menunjukkan yang si isteri Al-Aziz itu dia telah berubah menjadi baik. Dia merubah menjadi baik. Tapi dia rubah jadi baik tu bukan dia berkahwin dengan Nabi Yusuf. Tu kadang-kadang kalau dapat kad orang kahwin, ada tulis doa-doa dalam kad jemputan kahwin, dia kata doakanlah pasangan ni bahagia seperti Adam dan Hawa. Seperti mana? Seperti Yusuf dengan Zulaikha. Itu semua tidak benar sama sekali. Jadi lepas ni jangan lagi
nak menggunakan fakta yang mengatakan akhirnya Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Lepas tu banyak cerita-cerita yang tidak bersandarkan kepada mana-mana fakta lah. Yang kata diceraikan Al-Aziz ceraikan Zulaikha menjadi semakin cantik, Yusuf pula jatuh cinta kepada. Itu semua cerita yang tidak berdasarkan kepada sumber yang benar. Apa sumber yang benar? Sumber yang paling benar adalah Al-Quran. Tidak ada satu ayat Quran yang menyebutkan apa jadi kepada Zulaikha selepas ayat nombor 53. Tidak ada. Dan di dalam hadis Nabi SAW tidak dijumpai tentang cerita Yusuf itu berkahwin dengan Zulaikha. Ada yang sahih pun tak ada, ada yang sahih tak ada, ada yang dhaif pun tak ada, ada palsu pun tak ada. Jadi kat mana selama ni yang orang ambil pendapat tu? Memang ada dalam kitab tafsir, tetapi kena ingat, tidak semua maklumat dalam kitab tafsir itu boleh dipakai, boleh dirujuk secara mutlak. Sebab itu memang kena belajar juga. Sebab tu ulama-ulama yang datang kemudian, mereka yang mengkaji tentang kitab tafsir, mereka buat tahqiq, mereka buat penelitian, mereka membuat komentar, mereka menyaring maklumat-maklumat yang ada. Jadi ulama-ulama kemudian ni kerja mereka buat research saja. Jadi dekat sini tolong jangan lagi berpegang bahawa Zulaikha itu kahwin dengan Yusuf dan sebagainya. Sebab watak dia ni Allah hanya cerita sampai ayat nombor 53. Jadi kita patah balik kepada ayat ni. Jadi dia kata, isteri Al-Aziz tu berkata, saya ni sebenarnya saya memang susah nak sebut nama Zulaikha sebab disiplin mengaji memang berpegang. Kalau Allah tidak cerita, Allah tak sebut, cukuplah, berpadalah dengan Quran dan hadis. Jadi kalau ada riwayat Isra ini dia rasa macam berat nak sebut nama tu, tapi tak apalah, sekadar untuk menunjuk, memahamkan ada watak isteri Al-Aziz tu, kita sebut nama Zulaikha. Jadi dia kata apa? Dia kata demikian itu supaya dia, kalau dalam ni saya terjemah Al-Aziz kan, atau tak kena padam dia. Dia dalam kurungan ni adalah Yusuf. Dia tak kena padam. Nanti saya akan bagi nota yang update. Nanti siapa ada dalam Telegram ataupun dalam grup WhatsApp, nanti saya bagi nota yang update. Nota yang terkini untuk membaiki terjemahan ni. Okey. Jadi demikian itu supaya dia, maksudnya isteri Al-Aziz tadi, yang Zulaikha tadi itu, dia cakap, Allah cerita pasal dia kata aku bercakap benar. Kan ayat 51 tadi yang isteri Al-Aziz kata tak, sebenarnya Yusuf itu yang benar kan. Jadi kenapa dia cakap macam tu? Kenapa dia membetulkan, dia membenarkan, dia menyokong, dia membenarkan Yusuf tu memang seorang yang benar. Sedangkan Yusuf masih lagi dalam penjara. Boleh je Zulaikha ni dia tokok tambah cerita dekat raja, betul tak? Sebab Yusuf dekat penjara. So Yusuf tak ada kat depan mereka. Tidak menyaksikan. Tapi ayat 52, Allah Ta'ala cerita yang Zulaikha ni dia dah menjadi seorang yang baik. Dia kata demikian itu. Maksudnya demikian itu, apa dia demikian itu? Yang dia buat pengakuan pada ayat 51. Jadi dia kata pengakuan yang dia buat tu kenapa? Supaya dia tu Yusuf dia tahu bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa dia tidak hadir. Dia tidak hadir. Tiada di rumah ni tuan-tuan kena padam. Tiada di rumah ni maksudnya semasa dia tidak hadir tu maksudnya Yusuf berada di penjara. Nanti saya bagi nota, saya baiki sikit nota tu. Okey, jelas So, ingat ayat 52 ni, kita merujuk kepada Zulaikha yang cakap. Dia kata apa? Aku bercakap benar, aku buat pengakuan. Macam 51 tadi, aku buat semua tu, dia kata, supaya Yusuf ni dia tahulah. Walaupun dia tak ada sekarang depan raja ni, dia berada dalam penjara, aku tak mengkhianati dia kata. Dan dia kata apa? Dia kata wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Dan bahawa dan sesungguhnya Allah itu tidak akan menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Okey, maknanya kalau kita baca ayat 52 ni, maknanya Zulaikha tu dia dah menjadi seorang yang baik. Kalau sebelum ni
dia kerja je nak buat saja benda-benda yang buruk kan. Tapi ayat 52 ni dia dah insaf. Kalau kita baca ayat dia tu, dia kata dia bercakap benar. Lepas tu dia kata dia sendiri mengakui, dia kata annallaha la yahdi qaidal khainin. Dia sendiri tahu bahawa Allah tidak akan memenangkan mana-mana orang yang ingin membuat tipu daya daripada orang-orang yang khianat. Boleh je Zulaikha ni dia nak tokok tambah cerita pada raja, betul tak? Sebab Yusuf tak ada kat situ. Tapi dia cakap macam tu kerana dia tahu Allah Ta'ala itu mengetahui tentang siapa yang khianat, siapa yang bukan khianat. Okey, ayat 22. Ayat yang terakhir 53. Zulaikha itu dia mengatakan wama ubarri'u nafsi. Dia kata dan aku ni, dia kata tidaklah berani untuk membersihkan diriku. Maksudnya dia buat pengakuan. Dia kata aku mengaku aku bukanlah orang yang suci. Maksudnya dia kata aku ni bukanlah orang yang boleh kata aku tak salah apa-apa. Aku ni maksudnya dia kata aku ni orang yang baik kan. Lepas tu katakan dia sendiri mengaku, dia cakap wama ubarri'u nafsi. Dia kata aku tak boleh untuk membersihkan diri aku. Aku tak bersalah apa-apa tak. Dia kata aku tak berani, aku tak boleh mengatakan diri aku ini bersih daripada dosa, dia kata. Lepas tu dia kata innan nafsa, maksudnya ayat tu dia mengakuilah kelemahan sebagai manusia tu. Lepas tu dia mengatakan apa? Dia kata innan nafsa la'ammaratum bisu'i. Dia kata sesungguhnya nafsa iaitu nafsu, iaitu jiwa, la'ammarah sangat sesungguh amat-amat ammaratun bisu, menyuruh melakukan kejahatan. Maknanya Zulaikha ni dia kata aku tak boleh nak kata diri aku ni suci. Dia kata sesungguhnya jiwa ni, dia kata hawa nafsu ni, dia kata nafsu ini ada yang menyuruh melakukan keburukan, kejahatan, illa ma rahima rabbi, melainkan hawa nafsu yang telah diberi rahmat oleh Rabb aku. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan Zulaikha kata apa? Sesungguhnya Tuhanku dia maha pengampun, dia lagi maha penyayang. Pengampun penyayang dikaitkan dengan Allah itu akan menerima taubat orang-orang bersalah. Allah itu mengasihi orang-orang yang beriman. Itu ayat nombor 53. Maknanya Zulaikha, kalau kita baca ayat 53 ni, dia memang betul-betul dah berubah dan dia sebenarnya beriman dah. Dia telah beriman kepada Tuhan yang benar. Sebab itu dia sebut pada ayat ni, dia menyebut tentang Allah. Allah tadi mengetahui orang-orang yang khianat kan. Dia sebut ayat ni Allah itu Tuhan aku Ghafurur Rahim. Okey, habislah ayat nombor 53. Ayat 53 ini merupakan penutup cerita Zulaikha. Lepas ni dah tak ada dah mana-mana ayat Quran yang menceritakan tentang Al-Aziz, iaitu suami Zulaikha dan juga Zulaikha. Habis dekat situ. Wataknya selesai. Maknanya sekarang kes Nabi Allah Yusuf telah dibuka. Telah dibicarakan siapa-siapa yang membuat pendakwaan kepada dia. Sekarang ni nama Nabi Allah Yusuf telah pun bersih. Nanti kita akan tengok macam mana step yang berikutnya. Tapi kita pergi terlebih dahulu kepada ibrah, kepada pengajaran, kepada faedah. Inilah tujuan utama kita nak belajar kisah yang terkandung dalam surah Yusuf. Bukan sekadar nak tahu fakta yang benar, tetapi yang paling besar, yang paling utama adalah untuk mengambil faedah, mengambil pelajaran, pengajaran daripada ayat-ayat yang telah kita ceritakan. So, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada babak yang ketiga, adegan keempat tadi? Yang pertama, seorang da'i perlu menjaga maruah dirinya. Ini maksud dia, macam Nabi Allah Yusuf, dia adalah Rasul. Dia mengajak orang melakukan kebaikan. Maka dia perlu menjaga maruah diri. Besar maruah diri ni. Kalau ikutkan Yusuf tadi, dia boleh je keluar penjara. Betul tak? Dia tak perlu dalam penjara. Tetapi kenapa dia tak nak pergi terus? Kerana beliau mengetahui
betapa besarnya maruah, kedudukan maruah ni. Tuan-tuan ya, maruah ni dia punya mahal tuan-tuan dan puan. Kita kalau tak ada duit tak apa lagi, betul tak? Tak ada wang ringgit, tak ada kedudukan, pangkat tak apa lagi. Tapi kalau maruah kita jatuh tuan-tuan, habis. Kalau maruah kita dijaja, dikotorkan, dicemar, ya Allah, berat tuan-tuan. Kalau maruah kita tercalar tuan-tuan, kebaikan yang kita buat orang dah tak pandang dah. Kita buatlah beribu-ribu kebaikan. Tercalar saja maruah kita, habis kebaikan yang beribu-ribu tadi tu, orang dah tak nampak dah. Tambah-tambah lagi kalau macam kes Nabi Allah Yusuf, dia tak bersalah. Tapi maruah dia seolah-olah dia yang bersalah. Maka dia mesti bersihkan dulu namanya, dibicarakan supaya semua orang tahu. Selama ni dia tidak bersalah apa-apa. Dia dianiayai. Dia dipenjarakan. Oleh sebab itu, bagi sesiapa yang membuat kerja dakwah, da'i ini bahasa Arab. Bahasa Melayu kita pendakwah lah. Dia bukanlah kena mesti pendakwah tu dia mesti ustaz, ustazah, tak. Siapa-siapa pun kerjanya adalah mengajak orang buat kebaikan. Jadi benda yang perlu kita jaga adalah dari sudut maruah diri tu. Perlu dijaga. Perlu dipertahankan. Ini adalah faedah yang ke-43 yang ada di dalam buku ini. Faedah nombor 43. 43 ni maksudnya himpunan daripada faedah nombor 1 sampailah ke 43. Okey, yang kedua. Dia tak ada dalam buku, sebab tu saya tak warnakan kuning yang kuning pekat. Ni okey, faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada cerita tadi, daripada ucapan Zulaikha tadi tu, yang dia kata, ada ucapan dia kata la ammaratun bisuk tadi, rupa-rupanya kalau kita belajar tentang nafsu. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, perkara yang utama juga kalau kita nak bersihkan jiwa kita, kalau kita dalam proses nak mensucikan diri kita, nak dekatkan diri kita kepada Allah, perkara yang kita jangan tertinggal adalah kita kena mengenali tabiat jiwa ni. Kita kena mengenali nafsu yang ada. Itu sangat penting. Kita jangan nak dekatkan diri daripada Allah saja, belajar baca Quran, nak solat, nak apa. Tapi di antara perkara penting kita kena kenal, kena belajar tentang ma'rifatun nafsi. Dia panggil mengenali jiwa yang ada pada kita. Okey, kalau kita tengok dalam ayat tadi tu, ayat nombor 53 tadi, ia merujuk kepada salah satu daripada 3 jiwa, iaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan. Dia jiwa kita ni tuan-tuan puan ya, dia ada 3 jenis nafsu sebenarnya. Jadi kita kena belajar tentang bab nafsu ni. Dia bukan sekadar faktor syaitan saja, tapi nafsu jiwa buruk kita tu. Jiwa nafsu kita. Sebab tu nanti kita tengok nak masuk bulan Ramadan kan, kita belajar, syaitan-syaitan telah diikat, betul tak? Telah dirantai kan? Syaitan-syaitan dia tak boleh bergerak dengan aktif. Tapi kenapa ada orang dia tak puasa juga? Kenapa masih ada orang dia nak buat dosa juga? Sedangkan syaitan itu telah diikat. Maka dia kena tahu antara faktor-faktor yang membawa seorang itu untuk melakukan kemungkaran, kesalahan, dia ada kaitan dengan nafsu. Jadi nafsu ini sebenarnya dia ada 3. Tuan-tuan kena salin, tuan-tuan kena catat. Ada 3 jenis nafsu. Nafsu yang pertama disebut dengan nafsu al-mutma'innah. Kita catat ya. Nafsu yang pertama adalah an-nafsu al-mutma'innah. Mutma'innah. Okey, dalil dia, kalau nak ambil dalil ayat Quran, nafsul mutma'innah ni, okey, kita boleh rujuk dalam surah nafsu al-mutma'innah, kita tulis ya, surah Al-Fajri, suratul Fajri ayat 27 sehingga ayat nombor 30. Suratul Fajri, ayat yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu ayat nombor 27 suratul Fajri, suratul Fajr. Okey. Nafsul mutmainnah tu apa?
mudah je. Nafsul mutmainnah ni adalah nafsu yang, nafsu ataupun jiwa yang tenang dengan iman, jiwa yang mengingati Allah, jiwa nak buat kebaikan. Dalil jiwa yang tenang, jiwa yang nak buat kebaikan tu banyaklah. Jadi itu dipanggil nafsul mutmainnah. Itu nombor satu. Nombor dua adalah nafsu ammaratun bisu' seperti yang kita belajar ni. Ni dalil dia ambil surah Yusuf ayat nombor 53. Nafsah al-ammarah bisu' ni nafsu yang jiwa kita yang selalu nak mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang haram, buat perkara-perkara maksiat, buat benda-benda yang salah, mendorong kita buat benda yang buruk. Itu jiwa yang al-ammarah bisu'. Okey. Jiwa yang ketiga, tuan tulis. Jiwa yang ketiga adalah jiwa yang dipanggil an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah. Dalil dia rujuk surah Al-Qiyamah ayat nombor 2. Ayat nombor 2. Nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ni apa? Nafsul lawwamah, nafsu yang dikaitkan dengan nafsu yang dia menyesal. Dia panggil apa? Jiwa yang mencela pemilik dia kalau buat perbuatan dosa. Dia panggil apa? Dia panggil nafsu yang nafsu yang dia bersalah. Macam kita kan, kita pernah lalui hidup kita, selalu pun kita buat salah, kita teringat kat Allah kan, alamak dosa ni. Itu jiwa yang menyesal. Itu jiwa yang ketiga. Tapi jiwa yang kata, jiwa yang nak buat keburukan, nak macam alah tak payahlah solat, penatlah solat, tak payahlah pergi majlis ilmu, nak dengarlah lama 1 jam lebih 2 jam, payahlah. Itu jiwa dia ada kaitan dengan jiwa yang suka nak seronok. Itu dia panggil jiwa yang al-ammaratu bisu'. Tapi kalau satu lagi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang mengajak kepada, jiwa yang suka kepada kebaikan, ketaatan. Untuk faham 3 jiwa ni, ini memang perlukan satu ulasan yang lain lah. Tapi cukuplah kita belajar dulu dekat sini daripada kisah isteri Al-Aziz tadi tu. Dia sendiri cakap, dia kata aku tak boleh nak kata, aku tak boleh jamin diri aku ni satu manusia yang suci. Dia kata sebab ada satu jiwa yang selalu mengajak melakukan keburukan. Dia kata jiwa itu hanya boleh dipandu, yang boleh kawal dia kalau Allah Ta'ala telah memberilah rahmat kepada kita. Baik, kita pergi kepada babak yang terakhir. Habislah babak 3 dah, habislah babak 3, kita masuk kepada babak yang baru, babak yang keempat. Okey, babak yang keempat terdiri daripada 4 adegan. Okey, ada 4 adegan yang diwakili oleh ayat nombor 54 sampai ayat nombor 79. Babak keempat ni, dia berkaitan, dia punya permulaan dia cerita tentang Nabi Allah Yusuf tidak keluar penjara. Okey, raja tu nak sangat jumpa dia, akhirnya dia keluarlah penjara, sampailah Nabi Allah Yusuf dia jumpa semula adik-beradiknya yang datang daripada Palestin, pergi bertemu dengan dia untuk mendapat bekalan makanan. Dia dah sampai kepada peristiwa Nabi Allah Yusuf dapat jumpa adik dia yang bukan adik tiri dia, tapi adik dia yang betul lah. Orang sebut nama Bunyamin kan. So adik dia yang seorang lagi tu. Kat situ nanti kita akan sampai kepada cerita dia. Sebab tu kita kena tahu babak, kita kena tahu adegan dia, supaya senang kita nak apa? Senang kita nak hafal ayat ke, kita nak, kalau kita baca Quran, kita tahu kat mana nak ending dia, kita nak berhenti kat mana, nanti nak sambung balik, elok kita tahu babak dan juga adegan-adegannya. Okey, kita masuk dulu kepada adegan yang pertama. Nota saya telah buat hebahan malam tadi untuk kesemua adegan. Okey, cuma kita kena buat penambahan jika ada beberapa penambahan yang kita nak sebut pada pagi ini. Okey, kita mulakan dengan adegan yang pertama ayat nombor 54
sehingga ayat nombor 57. 54, 55, 56, 57. Kita mulakan dulu adegan pertama untuk 4 ayat yang pertama. Maksudnya babak 4 ni adalah babak kita dah masuk pada fasa kedua kisah Nabi Allah Yusuf. Fasa kedua dia adalah fasa kejayaan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita ingat balik nota pengenalan dulu, kita ada sebutkan bahawa Nabi Allah Yusuf, kehidupan dia telah melalui 2 fasa. Ada fasa ujian, fasa susah, fasa cubaan, dan dia masuk pada fasa kedua adalah fasa ujian juga, tapi ujian pada kesenangan, ujian pada dia telah mencapai kejayaan. Tapi nak sampai ayat 54 ni, kena lalu fasa apa dulu? Kena lalu fasa susah dulu. Jadi kita pun belajar daripada kisah Nabi Yusuf ni kan. Tidak ada benda yang senang dalam hidup. Nak berjaya, kena susah dulu. Nak berjaya, nak sukses dalam hidup, kena susah dulu. Kisah Nabi Yusuf ni sebelum sampai ayat nombor 54 ni, sebelum dia masuk fasa kejayaan, dia menempuh dulu bertahun-tahun dalam penjara. Sebab tu kita katakan bahawa apabila baca kisah Nabi Yusuf ini, di hayati dia, kita dapat belajar. Cuba kita letakkan diri kita dengan kisah Yusuf. Kita tak pernah duduk dalam penjara. Betul tak? Kita tak pernah duduk dalam perigi. Kita tak pernah ditomah maruah sampai macam tu. Kita tak pernah. Kita hanya apa? Allah bagi ujian kecil je, kita dah mula rasa nak bunuh diri. Kita dah rasa macam kecewa, menyalahkan Tuhan. Jadi kisah ni juga sebenarnya khusus untuk bagi semangat kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah, surah ni turun ketika Nabi nak pergi hijrah dah. Pada tahun-tahun Nabi diasak dah. Nabi nak tahun-tahun terakhir Nabi nak pergi hijrah. Tahun ketiga akhir Nabi nak pergi hijrah ni. Nabi nak pergi hijrah lah. Jadi seolah-olah Nabi kena halau keluar daripada Mekah, kena pergi tempat baru. Umpama Yusuf lah, dihalau daripada Palestin, dia nak masuk ke Mesir. Tetapi dia mendapat apa? Dia mendapat kejayaan di hujung. So Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW dapat cerita ini, dia bertambah semangat dan sebagainya. Kita baca ayat 54. Ayat 54, kita jumpa sekali lagi rupanya. Raja tu cakap apa? Waqalal maliku tuni bi. Ingat tak tadi pada ayat yang kita baca sebelum ini, yang raja tu dia nak jumpa Yusuf, dia kata apa? Ituni bi. Maksudnya sekali lagi Allah cerita pada kita macam mana perasaan kagumnya raja ni, dia nak sangat jumpa Yusuf. Sebab tu dia kata waqalal malik. Ingat, kita telah ulah pada kelas yang lalu. Malik dia adalah gelaran bagi orang nombor 1 raja yang ada di Mesir. Masa zaman dulu dia belum lagi panggil Bani Israel. Belum lagi dia panggil Firaun. Jadi dia memang raja. Korang panggil Malik. Dia kata apa? Itu ni bih. Dia kata bawakan dia kepada aku. Mana raja tu dia nak sangat jumpa Yusuf. Kan? Setelah dia melihat keikhlasan Yusuf kan sebagainya, maka Yusuf tu keluarlah. Kenapa raja tu nak jumpa dia? Allah kata astakhlis li nafsi. Raja tu nak jumpa dia, raja tu nak keluarkan dia dari penjara sebab raja tu nak jadikan dia adalah orang yang menjadi kepercayaan dia. Maksudnya raja ni dia nak jadikan Yusuf ni menjadi orang kepercayaan dia, orang kuat dia, orang kanan dia yang akan menguruskan bumi Mesir. Nanti kita akan tengok macam mana raja tu dia beri kuasa kepada Yusuf ni. Nanti kita akan baca ayat berikutnya lagi. Lepas tu Yusuf keluarlah. Apabila Nabi Allah Yusuf keluar daripada penjara, berlakulah percakapan, dialogs antara raja itu dengan Yusuf. Betul ayat tu kata falamma kallamahu qala innakal yawm. Raja tu katalah falamma kallamahu. Maksudnya kalau kita baca ayat tu kan, setelah raja itu berkata-kata dengannya. Maksud dia Nabi Yusuf dah keluarlah pada penjara. Lepas tu raja pun bertemulah bersemuka dengan dia. Raja tu berkata dengan dia. Raja tu cakap apa? Al-Malik tu cakap apa? Innakal yawma. Dia kata
engkau bermula hari ini, sesungguhnya engkau bermula hari ini, dia kata, ladaina, di sisi kami. Dia kata, hari ini dia kata, engkau di sisi kami itu sebagai apa? Makinun, aminun. Ada dua. Makinun, aminun. Makinun maksudnya dia ini akan memegang jawatan yang besar dalam bumi Mesir. Lepas tu aminun. Aminun ni maknanya raja tu kata, bermula hari ini engkau akan memegang tugas yang besar, pangkat yang tinggi, dan engkau ini akan menjadi orang kepercayaan. Maksudnya raja tu dia kata, maknanya engkau adalah orang yang dipercayai di kalangan kami. Maknanya raja tu kata, engkau lepas dia akan pegang raja terbesar, dan engkau lah orang harapan yang kami percayai. Tapi kita tak nampak lagi raja ni dia bagi jawatan apa. Okey, cuma Nabi Allah Yusuf dia diberikan tawaran, dia akan memegang satu jawatan yang besar, dan dia akan menjadi orang kuat kepada raja itu, menjadi orang yang paling dipercayai oleh raja tersebut. Okey, ayat 54 selesai. Kita pergi kepada ayat 55. Sebelum pergi ayat 55, persoalan yang ingin saya pertanyakan. Ni saya saja buat soalan ni. Kita break sekejap. Contoh kan, tanya soalan. Agak-agak tuan-tuan dan puan, kan, kalau kita selalu dengar, apa yang Nabi Allah Yusuf lakukan setelah dia ditawar oleh raja tadi untuk dapat satu jawatan yang makinun, pangkat yang tinggi, lepas tu aminun, dia dapat tawaran daripada raja tersebut. Kita kalau orang offer dekat raja, beria-ria, ramai orang kita suka nak bodek raja, suka nak mengampu sini, mengampu sana. Apa yang Nabi Yusuf buat? Kalau orang lama sekarang kan, dia akan sujud pada raja lah, apa semua. Nabi Allah Yusuf, Allah cerita dia tak buat apa-apa pun. Dia tak buat seperti orang kita buat, yang ada macam sifat nak mengampu lah, gini-gini kan. Dia tak buat macam tu, tuan-tuan. Dan di sini, kita kena pegang ya, pada masa Nabi Allah Yusuf dia dah keluar penjara tadi tu, dia memang sudah dilantik oleh Allah menjadi Nabi, jadi Rasul. Kita kena pegang macam tu. Maknanya selepas ini, cara dia mentadbir bumi Mesir adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Maknanya dia dah jadi Nabi dah. Okey, selesai kat sini, kita faham ya, tengok apa yang Nabi Allah Yusuf buat. Okey. Ayat nombor 55, terang-terang kita jumpa Nabi Allah Yusuf cakap apa kepada raja. Dia kata, qala ja'alni. Dia kata, jadikanlah aku. Dia kata, lantik aku, beri aku tugas apa? Ala khazainil ardi. Dia kata, jadikanlah aku khazain. Khazain macam kita tahu khazanah. Khazanah kan? Perbendaharaan bumi. Perbendaharaan bumi ni maknanya bumi Mesir. Maknanya dia minta, Nabi Yusuf dia minta pada raja, kalau macam tu, lantik aku. Beri aku tugasan untuk aku menguruskan hasil bumi Mesir ini. Keuangan ke, dia apa sajalah, dia macam keuangan, ekonomi, bumi Mesir, bagi kat dia. Dia minta jawatan tu. Dia minta. Lepas tu, dia mengukuhkan. Kenapa dia minta? Dia kata, ini sesungguhnya aku, dia kata, hafizun, mampu menjaga sumber hasil Mesir tadi, keuangan Mesir tadi tu. Dia kata, aku mampu menjaganya. Mampu menjaga tu, dia merujuk kepada dia akan amanah dalam menguruskan sumber bumi Mesir itu. Keuangan dia, sumber pertanian ke, dia kata, aku hafizun. Dia kata, sesungguhnya aku hafizun, aku amanah. Dia kata, alimun, dan aku mengetahui. Aku seorang yang knowledgeable. Nabi kata, dia kata, aku seorang berpengetahuan macam mana nak menguruskan sumber Mesir itu. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab ingat tak, sebelum ni dialah yang Allah beri dia ilmu untuk mentadbir, untuk mentafsirkan mimpi kan. Maka kenapa Nabi ini dipanggil apa? Ini dipanggil tugas yang sangat berat yang disandang oleh apa? Oleh Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam.
Dia minta. Nanti kita akan ulas. Boleh tak minta jawatan? Nanti kita akan ulas pada pengajaran dia. Kita dah faham kat sini. Okey? Kemudian, ayat 56. Kenapa Nabi Allah Yusuf dia minta jawatan itu? Sebelum kita pergi pada ayat berikutnya. Raja tu bagi tak? Kenapa dia minta jawatan tersebut, tuan-tuan? Tuan-tuan, sebab itu, jawatan yang besar dalam negara ni adalah jawatan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat dari sudut makan minum lah. Kalau kita sekarang mungkin pada sudut ekonomi, dari sudut keuangan dia combine. Itu di antara jawatan yang berat. Kenapa Nabi Yusuf dia nak jawatan tu? Kenapa? Adakah dia nak mengumpul kekayaan? Dah pegang jaga semua khazanah Mesir. Tentulah apa? Tentulah sumber keuangan dekat dia, semua dekat dia kan. Dia boleh berjual beli. Kenapa Nabi Allah Yusuf dia minta jawatan tersebut? Sudah tentu kita tahu Nabi Allah Yusuf buat semua tadi adalah untuk berkhidmat dia kepada rakyat yang ada pada ketika itu. Kan? Sedangkan raja offer dia jawatan. Kenapa dia tak ambil jawatan yang kenapa dia tak minta jawatan sebagai penasihat saja? Kan mudah. Tak payah nak fikir pasal nak jaga ekonomi semua. Kenapa dia minta? Maka kita tahu daripada watak ini bahawa Nabi Allah Yusuf ini dia memang bertujuan semata-mata untuk berkhidmat untuk rakyat dia. Dia minta jawatan, dia berkhidmat. Ada orang minta jawatan, lobby sana sini, buat manifesto sana sini, buat jadi sini nak pegang jawatan-jawatan, tiba-tiba dapat jawatan, habis. Tidak ada. Nabi Yusuf dia tak macam tu, dia buat. Okey, kita lanjutkan ayat dia. Ayat nombor 56. Ayat 56 kita akan tengok apa jawatan yang Nabi Allah Yusuf dapat. Adakah raja tu bagi? Macam mana watak raja tu pula? Maka Allah ceritakan dalam ayat ini 56, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi. Jadi Allah kata, demikianlah cara Allah Taala telah buat. Macam mana Allah Taala nak bagi Nabi Allah Yusuf ni kukuh jawatan dia, itulah yang Allah buat. Maksudnya Allah cerita pada kita, Allah kata, apa yang berlaku dalam kisah Yusuf ni sampai pada part tadi tu, Allah kata, kamilah yang jalankan, kata Allah. Kamilah yang kukuhkan. Kamilah yang memberikan dia boleh mendapat jawatan khazainil ardi tadi, kata Allah. Kalau tuan perasan, ayat 56 ni, yang perkataan wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi ni, ini adalah ayat yang kedua serupa macam ayat yang Allah sebut ketika mana Nabi Allah Yusuf dia dibeli oleh Al-Aziz duduk dekat rumah dia tu. Kan? Itu adalah yang pertama. Ini adalah yang kedua. Maknanya Allah kata apa? Allah bagi tahu bahawa Allah nak bagi tahu pada kita ni lah. Maksudnya kekuasaan, jawatan, kedudukan ini sebenarnya Allah yang kukuhkan. Allah yang beri dia. Sebab itu kena ingat, siapa-siapa yang ada jawatan ingat yang dapat tu atas izin Allah. Jadi kena amanah. Jadi Allah cerita macam tu pada kita. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nabi Allah Yusuf ni pula, hebatnya dia ni, dia boleh buat apa saja selama mana dia berada dekat bumi Mesir tu. Maksud dia dekat sini, dia dapat satu kuasa yang total. Maksudnya, dia bukan sekadar yang menguruskan ekonomi, bukan menguruskan harta bumi Mesir. Tak. Kalau kita baca ayat ni, dia kalau nak kukuh dia penjawapan dia, sebab lepas ni, tuan-tuan tengok, lepas ayat 56, tuan-tuan takkan jumpa dah watak raja tu. Watak raja tu dah tak ada dah. Kita faham tak? Maksudnya, kita baca ayat nombor, kalau kita baca watak raja tadi, dia duduk pada ayat nombor sampai 55 kan? Sampai 55 sampai 56. Selepas ayat 56 ni, tuan-tuan tak akan jumpa dah Allah cerita watak raja tu. Raja tu pergi mana? Allah tak cerita dah. Macam kisah Al-Aziz dengan Zulaikha tadi, dia hampir dekat ayat 52-53.
Patut Allah tak cerita dah. Tapi cerita raja ni, dia sampai 56 je. Lepas ni tak ada dah muncul bab raja tadi. Kata para ulama yang meneliti, yang meneliti cerita ini, maka mereka mengamati, mereka buat kesimpulan, maknanya kuasa yang dipegang, jawatan yang dipegang oleh Yusuf ni, walaupun ada raja, tapi raja tu seolah-olah menyerahkan, kau buatlah apa pun keputusan. Tak perlu nak, kalau macam sekarang kan mungkin PM kena pergi menghadap yang Diorang Agung, contoh kan, kita bagi contoh. Mungkin perlu minta kelulusan kabinet, contoh untuk kita faham. Tapi dalam cerita ni, sebab kita baca ayat, mana pergi watak raja tu, dah tak ada dah watak raja. Lepas tu dengan ayat yang Allah kata yatabawwa'u minha haitsu yasha, menunjukkan bahawa Yusuf ni, apa yang berlaku kat bumi Mesir tu, keputusannya di tangan dia. Raja tu beri kepada dia. Maksudnya, kuasa yang Yusuf dapat ni, walaupun dia minta jawatan pegang keuangan Mesir, ekonomi Mesir, dia sebenarnya disebabkan watak raja tadi menunjukkan bahawa memang dia kuasa besar pada dia lah. Dia yang menguruskan semua. Lepas tu Allah kata apa? Allah kata yang Yusuf dapat tu sebenarnya dari siapa? Allah kata nusibu birahmatina man nasha. Allah kata kamilah yang melimpahkan rahmat kami man nasha kepada siapa yang kami kehendaki. Allah beritahu Yusuf dapat macam tu, kata Allah, semua tu adalah daripada rahmat kami. Allah kata rahmat kami ni kami akan beri kepada siapa yang kami nak beri, kata Allah. Lepas tu Allah menyebutkan wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan Allah kata dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Sebab Nabi Allah Yusuf ni, dia memang seorang yang baik. Bukan sekadar baik dengan manusia, dia juga baik dengan Allah. Beriman dia dengan Allah, maka Allah kata hasil yang dapat tadi, hasil kebaikan dia tadi tu, iman dia tadi tu, Allah tunjukkan yang ketika mana dia berada di bumi Mesir. Tuan-tuan kena ingat ya, nanti tuan-tuan jangan putus cerita dia. Tuan-tuan kena ikut sampai habis, sebab nanti kita akan tengok pada ayat terakhir sekali kisah Nabi Yusuf ni, apa dia minta ke Allah. Itu penting sangat. Apa dia akan minta pada Allah? Kalau cita-cita kita kan, kita tentulah kita nak minta jadi macam ni, betul tak? Semua orang suka menjadi kerabat raja, ada harta banyak, boleh hidup mewah. Kita kalau dapat jadi macam Yusuf, itulah impian kita. Tapi kalau tuan-tuan jangan terputus cerita, nanti kita akan tengok macam mana hujung sekali kehidupan Yusuf nanti. Cerita dia dekat hujung-hujung dalam surah Yusuf ni, kita akan tengok apa dia minta pada Allah. Sedangkan Allah dah beri dia segala-galanya. Tapi apa dia minta pada Allah, itu kita kena ulang pada ayat yang akan datang. Kita tengok ayat 57. Ayat 57, Allah bagi tahu kepada kita, walaupun Nabi Yusuf dia dapat ganjaran di dunia sebab dia orang yang muhsinin, dia boleh buat apa saja kat bumi Mesir, semuanya di atas rahmat Allah. Allah memberi pesan satu lagi. Wala ajrul akhirati. Sesungguhnya ajru, pahala, ganjaran di akhir itu, kata Allah, khairun, lebih baik, lilladina amanu wa kanu yattaqun, bagi orang yang beriman dan bagi orang yang sentiasa menjadikan diri mereka bertakwa kepada Allah. Walaupun ayat 56 tadi Allah sebut Yusuf dia dapat buat apa saja kat muka di bumi Mesir tadi, kan? Raja memang bagi kepercayaan kepada dia. Allah mengatakan apa yang Yusuf dapat tu sebenarnya ada lagi lebih baik. Di mana? Di hari akhirat. Dan nanti kita akan tengok pada penghujung kehidupan Nabi Allah Yusuf, dia minta apa kepada Allah? Dia minta apa kepada Allah? Adakah dia minta supaya dia boleh menguasai bumi lain? Adakah dia minta lagi beberapa khazanah-khazanah dunia lain? Yang ini kita akan bincang insya-Allah pada ayat yang akan datang. Kerana itulah faedah dan teladan
yang kita nak ambil. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya dengan kita, sebelum tu kita ambil dulu faedah idrah dia. Ayat 54-57 untuk adegan pertama. Okey, nombor satu. Okey, nombor satu, kita dapat belajar di sini adalah dia punya pengajaran adalah, pengajaran dia adalah dalam buku, pengajaran dia kat sini dia pada pengajaran yang ke-44. Okey, kalau saya kata buku, maksudnya kalau kita tengok dekat poster kan, itu 100 faedah tu, maksudnya kita merujuk kepada satu buku yang berkaitan 100 faedah surah Yusuf. Jadi kita dah sampai pada faedah yang ke-44. Jadi kat sini apa kita belajar? Dibenarkan, diharuskan, dibolehkan kita meminta sesuatu jabatan, minta sesuatu jawatan jika kita adalah seorang yang ada kelayakan. Macam Nabi Allah Yusuf, dia memang tahu dia akan seorang yang hafizun, amanah, dia seorang yang alimun, dia seorang knowledgeable. Jadi boleh minta. Kenapa perlu ada dibenarkan minta jawatan? Sebab kalau kita amati betul-betul, di dalam Islam ada larangan meminta jawatan. Ada larangan. Ada larangan di dalam agama meminta jawatan, meminta tugasan. Kalau ada orang lebih layak pada kita, biarkan dia ambil. Kita boleh minta jawatan kalau macam dah tak ada siapa-siapa dah, kita rasa kita ada kemampuan, kita ambil. Tapi kalau tidak ada keperluan, tambah-tambah kita bukan seorang yang amanah, kita bukan seorang yang alimun, maka jangan ambil. Sebab apa? Okey, saya bacakan pada tuan-tuan hadis-hadis ini. Jadi saya mintalah, sebab sekarang ni, zaman sekarang masih COVID, isu timbul siapa nak jawatan ni, kan kita tengok kan, kita sebagai rakyat marah ni sakit kepala, kita tengok berebut-rebut nak pilihan raya, berebut-rebut nak pilihan raya lah mana-mana kan. Mereka ni pernah baca hadis Nabi tak? Mereka ni pernah belajar tak dari Nabi SAW? Mereka ni tuan-tuan catat, tuan-tuan bagi tahulah siapa yang ada suku sakat dia, keturunan dia yang nak mencalonkan diri, nak kejar jawatan ni, tuan-tuan tulis. Ini maklumat hadis ni. Ini Nabi yang cakap. Kalau tak nak dengar cakap Nabi, nak dengar cakap siapa lagi? Lepas tu kita kata, nak rujuk siapa lagi? Itu dia panggil masalah orang kita ni. Kan? Sedangkan kita kena rujuk Rasulullah. Nak bahagia dunia akhirat, nak berjaya dunia akhirat, hidup Rasulullah. Jadi dengar cakap Rasulullah, pesanan Rasulullah. Tuan-tuan tulis bab dia. Okey, kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan tulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, tulis bab nombor 81. Bab nombor 81, tulis. Bab nombor 81 dalam Riyadhus Shalihin ada hadis-hadis. Ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan minta kekuasaan, dan lebih baik jangan minta kalau tak ada keperluan. Tapi sekarang ni kan orang duk bergaduh. Orang ni nak bertanding ni, orang nak bertanding. COVID masih lagi berjalan. Rakyat dengan susah. Tapi orang siapa-siapalah, wallahu ta'ala, kita sebut umum lah. Sebut umum, minta. Sebab apa? Kita baca hadis ni. Okay, saya sebut beberapa hadis. Contoh. Kalau orang kata, Nabi Yusuf boleh minta. Sebab tu kita kata pengajaran dia dibenarkan minta jika memang dia berkelayakan dan tidak memberi mudarat. Yang itu. Jalan Okey, saya bacalah beberapa hadis yang Nabi larang dekat para sahabat. Tuan-tuan ingat, ini para sahabat. Kalau para sahabat dengan pemerintah kita sekarang, siapa lagi dekat dengan Allah? Siapa lagi beriman? Siapa lagi amanah? Agak-agak tuan-puan. Kalau nak bandingkan dengan manusia sekarang, dengan para sahabat, siapa yang lebih dekat dengan Allah? Tentulah para sahabat. Tapi Nabi pesan apa dekat para sahabat? Dengar ni baik-baik. Kadang-kadang
Ini dia bukan pada pemerintah atas, sama juga. Nak nanti siapa jadi presiden, siapa jadi pengurusi, siapa berlobby-lobby, siapa jadi ketua ni, siapa nak jadi ketua ni. Kadang siapa bergaduh, putus silaturahim sebab nak jawatan. Tapi ingat hadis ni sampai baik-baik. Ingat pesanan Nabi ni baik-baik. Okey, saya sebutkan nama sahabat ni. Namanya adalah Abu Dhar. Abu Dhar radhiyallahu anhu, Nabi pernah berkata kepada Nabi. Dia minta jawatan kat Nabi. Abu Dhar jika dibanding dengan mana-mana YB ada kat muka bumi ni, jauh langit dengan bumi lah Abu Dhar. Tapi apa Nabi pesan dekat Abu Dhar? Nabi kata, dia kata pada Nabi, kita tulis hadis nombor 676 dalam bab apa tadi? Bab nombor 80, bab nombor 81. Nabi pesan. Dia kata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Dia kata, ya Rasulullah, kenapa engkau tak bagi aku satu tugasan? Kau tak bagi aku satu task. Kenapa? Lalu Nabi buat apa tak? Fadaraba biyadihi ala mankibi. Abu Zar kata, Nabi buat apa? Nabi tepuk, Nabi pukul bahu aku dengan tangan dia. Maksudnya Nabi dengan tangan dia, Nabi tepuk bahu Abu Zar. Sebab Abu Zar minta jawatan. Nabi kata apa? Ya Abu Zar. Nabi kata, wahai Abu Zar, innaka dha'ifun. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Tengok, Nabi cakap. Lepas tu Nabi kata, wa innaha amanatun. Dan Nabi kata, sesungguhnya yang kau minta itu adalah satu amanah. Tengok Lepas tu Nabi sambung lagi. Nabi kata, wa innaha yawmal qiyamati hizyun wa nadamah. Dan Nabi kata, sesungguhnya di hari akhirat itu, jabatan itu yang kau minta itu akan menyebabkan engkau akan menjadi seorang yang hina, engkau akan menjadi seorang yang menyesal. Maksudnya Nabi kata, yang kau minta sangat jawatan tu, kata Nabi, nanti akan menyebabkan kau di akhirat akan menyesal dan engkau akan menjadi seorang yang hina. Jawatan yang kau minta tu adalah amanah. Tapi Nabi kata, illa melainkan. Maksud Nabi kata, engkau tak akan menyesal, engkau tak akan menjadi orang yang hina di hari akhirat, melainkan man akhadhaha bihaqqiha, melainkan dia ambil jawatan itu kerana dia berhak dapat, wa adalladhi alaihi fiha, dan dia menunaikan kewajipan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Okey, saya baca hadis nombor 2. Ini saya minta tuan-tuan bagilah pesanan kepada pemerintah-pemerintah. Pesan, jangan duk gaduh pasal nak pegang jawatan. Ingat, jawatan itu adalah amanah. Kau tidak menyesal, kau tidak menjadi orang yang hina. Okey, quote hadis Nabi. Kita baca hadis nombor 2. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah, Nabi cakap. Nabi bukan cakap Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah meriwayatkan Nabi kata apa? Nabi kata, innakum satahrisuna 'alal imarati. Nabi kata, sesungguhnya kamu yang ambisius sangat. Maksudnya kamu yang gairah sangat nak memegang satu jawatan ni, kata Nabi. Nabi kata apa? Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan jabatan itu nanti, kata Nabi, jawatan yang kau minta, yang kau gairah sangat nak tu, yang kau nak tu, kata Nabi, akan menyebabkan penyesalan engkau pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Suruh mereka baca. Banyak lagi hadis lain. Cukup ada 2 hadis tu. Jelas tak buat So lepas ni, tak payahlah nak gaduh dengan kawan-kawan nak pegang jawatan. Jawatan dalam NGO ke, jawatan persatuan pekerja ke, nak pegang jawatan taman ke, nak pegang jawatan, dia lagi besar skop dia, lagi besar penyesalan, lagi besar kehinaan. Orang kejar sangat. Kita pun tak faham. Hidup ni rujuk siapa? Sepatutnya buat sesuatu benda tu, fikir impak dekat di akhirat. Ada minda akhirat tu. Jangan fikir nak nama, jangan fikir kepentingan peribadi. Allahu Akbar.
Semoga hadiah-hadiah ni kita dapat sampailah kepada pemerintah kita. Kita bagi nasihat pada mereka. Supaya jangan ada yang terlalu gairah sangat nak jawatan, sedangkan nanti dia akan buat penyesalan di hari akhirat. Kecuali siapa yang layak. Okey, tak mau cerita panjang-panjang. Nanti panjang pula melirik kita nak ulas tentang bab tu. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, faedah yang ke-45 dalam buku, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menempatkan orang-orang yang soleh apabila niat mereka itu soleh. Sebab tu tuan-tuan puan ya, kalau kita orang baik, kita memang ada macam, kalau macam kita memang Allah takdirkan dapat jawatan, Allah akan lorong benda tu. Allah akan beri benda tu. Betul, kadang-kadang kita tengok kan, ada orang dia soleh kan, baru je. Contoh dia orang soleh, dia orang baik, akhirnya Allah beri dia jawatan. Allah bagi dia kedudukan. Sebab tu penting sangat memahami bab ni. Tetapi kalau tak ada siapa-siapa dah kan, kalau tak ada siapa-siapa ni, ataupun kita tengok kalau orang lain naik ni, kita tahu dia jenis orang yang korupsi ke, orang yang tidak amanah, tak pandai mentadbir, masa tu kita mencalonkan diri kita. Dibenarkan. Dia bukan secara total tak boleh minta jawatan, tak. Dia bergantung kepada keadaan. Di sini kita belajar apa? Islam tidak meminggirkan tentang bab pemerintahan. Tengok Nabi sendiri dia sebut, maknanya Nabi juga menguasai di dalam bab politik, di dalam bab pemerintahan. Okey, kita pergi kepada pengajaran berikutnya. Okey, ini tidak ada dalam buku, ini pengajaran tambahan. Yang berikutnya berdasarkan kisah Nabi Yusuf tadi, kalau kita nak pegang jawatan, kita kena ada dua ciri tadilah. Pertama hafizun, satu lagi apa? Alimun. Kita kena ada perasaan amanah dan juga ada seorang yang knowledgeable, seorang yang berpengetahuan. Kalau tidak berpengetahuan, upgrade knowledge, belajar skill untuk mengurus. Kalau amanah saja pegang duit, tapi tak tahu duit tu nak kembangkan duit tu macam mana, nak menguruskan pelaburan macam mana, sekian-sekian pun tak boleh juga walaupun dia amanah. Kalau dia seorang yang expert sekalipun, tapi kalau tak amanah pun tak boleh juga. Dia tengok kepada ruang bidang. Tapi tidak semestinya dua ciri ni. Ada kala dia akan tengok kepada jawatan apa nak diberi. Ada kala kena dahulukan amanah walaupun tak ada skill sebab amanah tu besar. Titik perbincangannya panjanglah dari sudut kriteria untuk memberikan orang yang layak memegang jawatan. Tapi kita ambil secara umum, Nabi Allah Yusuf dia minta jawatan tadi kerana dia seorang saja yang layak, dan dia sendiri mengatakan dia itu hafizun, dia itu adalah alimun. Yang berikutnya kita belajar rahmat dari Allah lah merupakan faktor di sebalik sesuatu kejayaan. Yang ini juga kita kena ambil maklum. Kita jangan lupa meletakkan di sebalik apa yang berlaku ni adalah dari Allah. Kita pegang jawatan apa-apa, kita berjaya buat sesuatu, kita sukses dalam belajar, kita sukses dalam perniagaan, kita sukses dalam kerjaya yang kita ada, jangan kita terlupa untuk mengatakan di sebalik itu ia adalah dari rahmat Allah. Ingat tak Allah kata kepada Nabi Yusuf tadi, dalam kisah tadi, Allah kata apa? Ingat tak perkataan yang ayat dia ni? Ayat yang dia Allah kata, nusibu birahmatina man nasha. Jangan lupa, tuan-tuan ya, kita kena ingatkan anak-anak kita. Ingatkan zuriat kita, ingatkan orang sekeliling kita, kita jangan bangga. Sebab dia kan ni musim-musim convo sekarang ni. Musim-musim ada convocation kan. Betul. Kita jangan bangga bergambar, kita kena ingat. Ingat dekat anak-anak, ingat. Nak, kau dah usaha, bagus, itu Islam suruh, kau bertawakal pada Allah, tapi kau ingat nak, apa yang kau dapat ini, ia semua adalah daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian kita sambung lagi. Okey, faedah yang berikutnya, faedah yang ke-46, daripada yang kita boleh belajar keseluruhan kisah Nabi Allah Yusuf ni berdasarkan kepada adegan tadi tu, kita dah dapat belajar jenis-jenis sifat sabar yang ada pada Nabi Allah Yusuf.
Sebab tu Nabi Allah Yusuf ni dia punya sifat sabar dia dalam segala sudut. Sebab tu kalau maklumat ni dia boleh jadi sebagai info kalau orang tanyalah. Kalau tanya kenapa kisah Nabi Allah Yusuf ni dia di antara kisah yang terbaik, kita boleh juga menjawab dari sudut apa? Sudut ujian yang diterima. Ujian diterima apa? Yang pertama, dia sangat sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Dia seorang yang sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Ini kes dia digoda tadi dan sebagainya. Lepas tu pula dia sabar dalam menghadapi takdir dari Allah. Takdir dia ikut saja. Apa buat dia sabar, masuk penjara macam ni, sabar. Itu 3 sabar ni memang sangat diperlukan oleh kita semua. Kita kena sabar buat ketaatan. Buat ketaatan tu maksudnya kalau Allah suruh salat, kita kena taatlah, sabarlah, tunaikan salat. Nanti kita nak masuk Ramadan ni, Allah suruh kita tinggal makan minum selama berapa jam kan, daripada lepas subuh sampai ke maghrib, kita sabar, tahan makan, tahan minum, tahan perbuatan daripada buat perkara yang batalkan puasa, sabar dalam ketaatan. Lepas tu pula kalau kita ada ruang buat maksiat, maka kita sabar tak nak jauhkan diri daripada buat maksiat. Itu ada pada Nabi Allah Yusuf. Begitu juga sabar dalam menghadapi takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selainnya, kalau kita tengok dalam nota tu tak ada pengajaran, kita kena catatlah sebab saya bagi nota tu ada kala pagi-pagi saya akan ambil waktu untuk baca kali kedua ketiga, saya akan tambah beberapa maklumat. Kadangnya begitu. Sebab waktu kita buat nota, kita dapat idea yang begini. Daripada kita baca lagi, maka saya perlu tambah maklumat, so saya akan tambah. Lepas tu kita kena tambah lah. Sebab tidak semua yang saya bagi ni ada dalam nota yang saya edarkan. Okay, kita dapat belajar kat sini apa? Ganjaran di akhirat itu lebih baik. Maksudnya kita nak dapat balasan di hari akhirat itu lebih baik daripada dapat ganjaran yang ada di dunia. Ganjaran dunia nak juga. Siapa tak nak dapat keputusan yang baik dan perasaan? Kita nak. Siapa yang tak nak untung? Siapa yang tak nak sukses dalam berniaga? Kita nak benda tu. Jangan dibuang. Jangan dipinggirkan. Siapa tak nak siapa yang dia tak nak mendapat jawatan yang tinggi? Semua orang nak jawatan tinggi. Semua orang nak untung, semua nak kebaikan. Tetapi ingat, sampai bila-bila apa yang Allah beri dekat dunia ini sebenarnya tidaklah sehebat apa yang Allah nak beri nanti di hari akhirat. Kalau kita dah dapat result yang sangat baik keputusan, jadi kita dah berjaya dalam berniaga kan, kita kena jadikan berjayanya kita dalam perniagaan itu menyebabkan kita nak dapat lagi baik ganjaran nanti di hari akhirat. Baik, kita pergi kepada babak adegan yang kedua. Waktu kita masih ada lagi, kita lanjutkan lagi dengan adegan yang kedua. Okey, adegan kedua ni, adegan yang pada ayat nombor 58 sampai 62. Okey, kita masuk adegan nombor 2. Lepas tu kita tamatkan pengisian kita. Adegan kedua. Baik, adegan yang kedua ni adalah adegan yang permulaan Nabi Allah Yusuf. Maksudnya dia dah dapat jawatan tadi, raja tadi bagi dia secara 100% total. Apa dia buat dekat Bubesir ni, semua serah pada dia. Maka dia buat apa? Okey, maka dia buat apa? Sampailah pada saat-saat waktunya, ayat nombor 58 ni, maksud dia ayat 58 ni, dia maksudnya macam ni. Seolah-olahnya kalau kita baca ayat 58 ni, ayat 58 ni ayat yang dah berlaku zaman 7 tahun yang Nabi, ingat tak kan kita sebelum ni kan Nabi Allah Yusuf di tafsir mimpi dia kata apa? 7 tahun bercucuk tanam kan. Lepas tu 7 tahun nanti apa jadi berlaku? 7 tahun itu akan berlaku musim kemarau. Guna balik 7 tahun tu. Maksudnya cerita ayat nombor 58 ni, ini dah sudah termasuk dalam tahun-tahun apa? Ni dah termasuk dalam tahun-tahun zaman, memang zaman dah sampai waktu yang kebuluran tu, sumber bekalan makanan tak ada, maka Allah cerita pada kita macam mana orang dekat Mesir, orang dekat Palestin sendiri tahu tentang
ada bekalan dekat Mesir. Sebab sekarang kita tengok ya, Nabi Yaqub dengan anak dia yang lain duduk di Palestin. Duduk di Palestin. Kalau tuan nak tahu macam mana mereka duduk kat Palestin, tuan kena study kisah Nabi Allah Ibrahim lah. Okey. So, mereka duduk kat Palestin, macam mana mereka boleh datang kat Mesir? Maknanya bumi Mesir ini telah viral pada negara-negara yang berada di yang jiran-jiran negara-negara Mesir ni. Mereka telah tahu bahawa Mesir ni mereka ada stok makanan yang banyak. Tengok macam mana daripada ayat tu pun kita nanti akan dapat, maknanya Nabi Allah Yusuf ni dia memang mengurus bumi Mesir dia dengan adil dan saksama. Okay, kita tengok ayat nombor 58. Apa yang berlaku. Jadi Allah kata, kita baca lagi ayat dia. Sekejap Allah kata, waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Okey. Saudara Yusuf telah datang. Datang ke mana? Mereka datang ke Mesir lah. Okey. Fadakhalu alaih. Lalu mereka menemuinya. Menemui, ialah mereka nak minta bantuan makanan, mereka nak dapat bekalan makanan. Okey. Maka mereka pergilah cari kepada siapa yang boleh bertemu, yang memegang kuasa untuk mendapat bekalan makanan. Mereka pergilah kepada Yusuf. Sampailah kepada Yusuf. Waktu dia sampai dekat Yusuf tu, kata Allah, fa'arafahum. Maka dia, iaitu Yusuf, arif tentang mereka. Kenal mereka ni. Wahum lahu munkirun. Sedangkan saudara-saudara Yusuf ni, adik-adik beradik dia ni, tak kenal dia. Okey. Ayat 58 ni, tuan-tuan ya, ini dalam cerita yang datang tu 10 orang. Yang datang tu 10 orang. Ini adik, abang-abang tiri Nabi Yusuf. Okey, tuan-tuan tengok. Walaupun ayat ni dia tak sebut 10 orang yang datang, walaupun ayat ni tidak sebut abang-abang tiri dia, tapi kita akan tunjukkan ayat lain yang artikan yang datang tu 10 orang, dan mereka ni adalah abang-abang tiri dia. Kita nak tahu macam mana? Ini cara dia. Kita akan baca ayat yang berikutnya. Kita ambil dulu ayat ni, yang 10 orang tadi datang, jumpa Yusuf. Nabi Allah Yusuf kenal abang-abang tiri dia ni, tapi mereka tak kenal Yusuf. Okay, persoalan dia adalah, macam mana Nabi Allah Yusuf boleh kenal saudara-saudara dia, sedangkan mereka tak kenal Yusuf? Kenapa? Macam mana? Okey, Quran tidak menceritakan kepada kita macam mana Yusuf boleh kenal, mereka boleh kenal Yusuf. Okey, tetapi kita boleh belajar dari sudut perubahan fizikal, tubuh badan, rupa. Okey. Kita kan, tuan-tuan pernah tak tengok gambar, kalau tuan-tuan ada gambar masa kecil, masa tadika ke, masa sekolah rendah, cuba tengok gambar ketika umur dah 40. Contoh. Ada beza tak rupa? Ada beza tak? Okey. Tuan-tuan pernah tengok tak gambar orang yang dia dah umur, masa gambar dia tu gambar umur 30 tahun contoh, 40 tahun ke contoh, selepas dia berumur dalam umur 60, 70, ada berubah muka tak? Maksud dia, macam mana para ulama mereka mencari, macam mana Nabi Allah Yusuf boleh kenal diorang tak kenal Yusuf? Kerana masa Nabi Allah Yusuf ditinggalkan di dalam telaga, yang dijual Yusuf tu, masa tu Yusuf kecil. Jadi apabila Yusuf membesar, Nabi Yusuf berubahlah fizikal dia. Rupa pun dah macam, tentulah berbeza kan. Macam saya sebut tadi, kalau kita pernah tengok gambar kita ketika kita tadika, masa kita kecil, dengan gambar kita dah
40 tahun, 50 tahun, kan berubah. Memang tak kenal. Katanya siapa tu? Tak ingat. Jadi Nabi Yusuf tu macam itulah perubahan diri dia. Tambahan pula, takkanlah adik dia pegang jawatan besar dekat Mesir kat situ. Kan, dan mereka pun sebelum ni kan berjaya untuk membuang Yusuf. Jadi benda itulah antara menyebabkan mereka tak kenal dia. Walaupun Allah tak cerita, tapi kita boleh analisis dia berbentuk fizikal tadi. Lepas tu pula abang-abang dia tak berubah sangat muka dia. Sebab dia kan waktu Yusuf kecil, mereka dah dewasa. Dia tak banyak berlaku perubahan. Okey, kita tengok apa yang Nabi Allah Yusuf buat. Tapi kenapa Nabi Allah Yusuf kenapa Nabi Allah Yusuf dia tak kenalkan diri dia? Kan? Tak apa, nanti kita akan sebut antara hikmah dia. Okey, kita tengok. Apa kata ayat 29? Allah kata, walamma jahazahum bijahadhihim. Okey. Tengok, Allah kata, ketika Yusuf menyiapkan bekalan-bekalan untuk mereka yang 10 orang adik-beradik dia tadi, dia berkata kepada mereka, qala tuni. Dia kata, bawakanlah kepada aku, bawa jumpa aku. Dia kata biakhil lakum min abikum. Ni biakhil lakum min abikum, saudara kamu yang sebapa daripada bapa kamu. Maknanya yang sebapa. Maknanya kalau sebapa tu, maknanya kita kan belajar istilah kan, seibu dan sebapa. Seibu tapi tak sebapa. Sebapa tapi tak seibu lah. Maksud dia apa? Maksudnya daripada sini, kita dapati bahawa ada seorang yang tak ikut. Kalau seorang tak ikut, maknanya yang datang ni adalah 10 orang. Macam mana kita 10 orang? Kita akan study juga. Okey, lepas tu pula, macam mana kita boleh tahu mereka ni abang-abang tiri? Kerana dia sebut tu, min abikum, daripada sebelah bapa kamu. Maknanya, Nabi Allah Yusuf, abang-abang dia yang buat konspirasi nak bunuh dia tu, yang buang dia tu sebenarnya adalah abang-abang tiri dia. Ya, abang-abang tiri dia ni daripada emak lain, tapi daripada bapa yang sama. Maknanya Nabi Yaqub, dia ada isteri lain lah. Maksudnya dia berkahwin lain lah. Jelas tak? Maknanya Yusuf ni mak dia lain, 10 orang ni maknya lain. Okay. Tetapi Quran, ingat ya, Quran tidak menyebutkan siapa isteri Yaqub. Sebab itu, kita tidak perlulah bersusah payah untuk mencari siapa nama emak kepada 10 orang ni. Kalau kita baca dalam sejarah, dia sampai Nabi Allah Yaqub, dia ada 4 isteri dia. Kalau Yusuf dengan Bunyamin ni, mak dia mana satu. Kalau yang ni, mak dia mana satu. Ingat, Quran kita sebut dah. Tidak ada satu ayat dalam Quran yang menyebut nama 10 orang adik-beradik Yusuf. Tidak ada sampai kepada ayat ni, tak ada disebutkan. Satu. Hadis pun tak sebutkan apa-apa pun. Satu. Yang kedua, tak disebutkan pun siapa isteri Nabi Allah Yaqub ni. Tapi kalau kita berdasarkan ayat ni, maknanya Nabi Allah Yaqub tiada isteri yang lain. Okey, lepas tu Nabi Allah Yusuf dia cakap apa? Ni ayat hujung kita berhenti. Dia cakap apa? Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Lepas tu Nabi Allah Yusuf dia cakap dekat abang-abang tiri dia yang mereka tak kenal. Dia kata, cik kamu tengok ni, dia kata. Cik kamu tengok, dia kata. Kamu tak nampak ni, aku yang sedang sukat ni, dia kata. Kan aku bagi cukup-cukup, aku sempurnakan sukatan dia. Dan aku ni, kata dia, sangat melayan siapa-siapa yang datang, siapa-siapa sebagai tetamu yang datang ke negeri ini. Dia kata, aku adalah orang yang sebaik-baik melayan tetamu. Ni, kenapa Nabi Allah Yusuf sebut macam ni? Kerana Nabi Allah Yusuf ni, dia nak bagi keyakinan. Nak tunjuk depan mata mereka bahawa Nabi Yusuf ni seorang yang dia kan buat catuan makanan. Jadi dia beri tu memang cukup. Dan dia menyebut dia akan layan
Orang-orang datang sebagai tetamu dia. Okey, kat situ. Kemudian, ayat nombor 60, kita mungkin berhenti dekat ayat nombor 60 ke 60. Okay, ayat nombor 60, Nabi Allah Yusuf dia cakap macam ni. Dia kata lagi. Kalau yang ini panggil, ini ayat nombor 59, dia gunakan teknik macam teknik yang menggembirakan lah. Kan? Tapi ayat nombor 60 dia menggunakan teknik menakut-nakutkan pula. Sebab tadi mula-mula kan Nabi Allah Yusuf minta dekat mereka bawakan adik dia seorang lagi tu kan, bi akhillakum min abikum. Jadi cara dia nak supaya mereka ni akan bawa adik yang datang semula ke Mesir ni, sebab nanti mereka akan balik ke Palestin. Dia nak minta mereka bawa ni. Nabi Allah Yusuf menggunakan teknik apa? Ni cara memujuk, dia panggil cara untuk macam mana nak memastikan bahawa mereka boleh bawa yang seorang ni datang jumpa Yusuf kan. Jadi Nabi Yusuf menggunakan teknik pertama, teknik yang bentuk macam meyakinkan diorang dalam bentuk apa? Kau tengok ni, aku bagi sukatan yang cukup. Dia kata, siapa-siapa datang aku sangat melayan sebagai tetamu. Kan? Sebab dia minta bawa adik dia tadi. Jadi Nabi Yusuf beritahu adik dia kalau datang dia akan dilayang sebagai tetamu lah. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf menakut-nakutkan mereka. Dia kata fa illam ta'tuni bi. Dia kata tetapi jika kamu tak bawa dia kepada aku, fala kaila lakum indi, maka kamu tak akan dapat bekalan makanan itu daripadaku, wala taqrabun, dan janganlah kamu bertemu denganku lagi. Okey. Jalan kat situ ayat nombor 60. Okey. Ayat nombor 61, yang ni mereka belum balik lagi. Tapi macam mana mereka jawab semula kepada Yusuf. Yang Yusuf tadi dia dah bagi warning dah. Kalau korang tak bawa adik kamu yang sebapa tu, kan? Dia kata, kau jangan jumpa aku lagi. Jangan nak minta bekalan makanan lagi lah. Lepas tu diorang cakap apa? Dia pun kata, qalu, mereka menjawab, sanurawidu anhu abah. Kami akan cuba pujuk. Kami akan cuba usaha-usaha untuk pujuk dia, berulang-ulang untuk memujuk abahu, ayahnya, bapanya. Bapa siapa? Yaqub lah. Wa inna lafa'ilun. Mereka ni macam berazam, sampai kita tahu macam mana cara mereka berazam ni. Ada perkataan inna dengan la. Inna sesungguhnya, la tu benar-benar. Dia kata okey, kami akan pujuk ayah dia tu banyak-banyak kali. Sanurawidu ni maksudnya usaha yang berulang. Lepas tu wa inna, dan sesungguhnya kami, dia kata lafa'ilun. Kami insya-Allah, bukan insya-Allah dah, kami benar-benar akan melakukannya. Kami akan bawa dia. Dia kata sesungguhnya kami akan bawa dia. Okey. Lepas tu sebelum mereka balik, apa yang Nabi Allah Yusuf buat untuk pastikan bahawa mereka boleh bawa adik dia ni, kan, boleh bawa saudara mereka ni. Lalu Nabi Allah Yusuf dia buat apa? Wa qala li fityanihi, maka Nabi Allah Yusuf pesan kepada orang suruhan dia, ij'alu bida'atahum fi rihalihim, masukkan semula ke dalam karung-karung makanan-makanan dagangan mereka, la'allahum ya'rifunaha, supaya mereka tahu nanti, idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, supaya nanti kalau mereka dah tahu, kan, mereka akan, apabila mereka sampai ke keluarga mereka, mudah-mudahan mereka datang lagi. Maksudnya Nabi Allah Yusuf dia pulangkan balik dia macam ni. Kalau zaman dulu dia guna sistem barter. Sistem barter, tukar barang dengan barang lah, dengan nilai. Maka adik-beradik Nabi Allah Yusuf, mereka ada sesuatu barang yang mereka tukarkan nak dapat bekalan gandum, bekalan makanan tu. Okey. Maka apabila ditukar, maksudnya dah kurang satu barang. Kalau dia orang datang lagi, dia kena cari barang lain. Tapi Nabi Allah Yusuf dia buat diam-diam, dia cakap dekat orang suruhan dia, kau pulangkan balik barang dia orang tukar tadi tu, letak balik dekat bekas-bekas makanan mereka. Sebab apa? Sebab nanti kalau mereka sampai dekat rumah dia orang,
Diorang tengok bekalan makanan tu, tiba-tiba nampak balik barang yang mereka pernah tukar sebelum ni. Mereka tentulah mereka akan datang semula. Kita tengok bijak tak Nabi Allah Yusuf. Macam mana dia susun strategi dia supaya diorang ni betul-betul boleh bawa Bunyamin tu datang jumpa dia. So ada 3 teknik kan Nabi Allah Yusuf gunakan. So tuan-tuan dan puan, agak-agak apa yang mereka buat, kita akan sambung pada minggu yang berikutlah. Kita akan sambung pada minggu depan. Apa yang adik-beradik Nabi Allah Yusuf dia buat ketika sampai je kat rumah Yaakob, mereka cakap apa? Mereka buat apa? Itu kita akan cerita pada minggu depan. Tapi kita masuk pengajaran dulu boleh. Penutup dia, pengajaran untuk adigan yang kedua, ayat 58 hingga 62. Yang pertama, kita dapat belajar dekat sini, perubahan fizikal dan rupa paras berubah apabila meningkat dewasa. Ini faedah yang ke-47. Faedah nombor 48, kita dapat belajar tengok cerdiknya Nabi Allah Yusuf. Cerdik kan? Macam mana dia susun strategi tadi kan? 3 perkara. Mula-mula dia tunjukkan bukti bahawa dia seorang yang menunaikan janji, memang dapat tukar bekalan makanan, dia suka betul-betul, lepas tu dia kata dia akan melayan tetamu, lepas tu dia memberi ancaman, lepas tu dia pulang balik barang yang ditukar tadi. Cerdik Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu, pelajaran lain kita boleh ambil, Nabi Allah Yusuf dia tak balas dendam pun kepada abang-abang dia. Kan? Agak-agak kalau kita lah, dah dapat jawatan macam tu, kan? Korang tak ingat korang buat apa kat dulu kan? Mungkin masa tu kita dah ungkit semua cerita-cerita yang dulu-dulu tu. Kan? Mungkin kita dah ambil balas dendam lah. Contoh kan? Ada orang buat macam tu. Tapi apa Nabi Allah Yusuf buat? Dia tak ungkit apa yang abang-abang dia dah buat. Dia tak balas dendam. Dia tak balas dendam pun. Kau cuma nak bunuh aku sekarang kan? Aku takkan terima kau punya permintaan korang dapat bekalan makanan. Tak. Nabi Yusuf dia tidak buat begitu. Inilah seorang Rasul. Kemudian di sini kita belajar juga ayat 49, memuliakan tetamu dan menambahkan berkalan untuk orang yang bermusafir merupakan satu keperluan lah. Sebab mereka ni datang pada Palestin, mereka sebagai tetamu. Lepas tu pula nak minta berkalan. Memang itu menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Lepas tu kadang-kadang kan, ada kawan kita datang, kita berpesan dekat dia, jauh kau datang ni nak singgah kan? Contohnya sana musim konvo, example lah. Ada kawan kita nak singgah rumah kita, sementara nak bawa anak dia pergi konvo. Bawa lah. Kita layan dia sebagai tetamu, lepas tu kita bekalkan dia. Ni nak balik jalan jauh ni, mainlah bukulah sikit makanan-makanan ni. Itu satu benda yang dituntut di dalam agama. Lepas tu pula, dalam kes Nabi Allah Yusuf ni dibenarkan melakukan strategi yang dibolehkan syarak untuk mencapai sesuatu tujuan yang tidak memudaratkan, tujuan yang tak salah, dibenarkan. Sebab Nabi Allah Yusuf, tujuan besar dia nak jumpa Bunyamin tu. Jadi nak jumpa Bunyamin tak salah, tujuan tu tak salah. Maka kaedah yang dia gunakan juga itu adalah kaedah yang tak salah. Di sini kita belajar juga, nak dapatkan sesuatu, mesti ada strategi dia. Mesti kena ada usaha dia. Begitu. Jadi kita teruskan dengan pengajaran lain. Pengajaran berapa? Yang ke-50. Jadi kita akan masuk minggu depan insya-Allah masih babak keempat, tapi adigan yang ke-3. Insya-Allah. Adigan ketiga ni nanti tuan-tuan baca, tengok apa yang mereka buat sejurus sampai dekat rumah bapa mereka. Adakah mereka terus buka akan karung makanan tadi? Apa mereka buat? Baca dulu, minggu depan kita ulas dan kita cari pengajaran dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Pertanyaan? Pertanyaan apa-apa tak? Dalam chat ada Ustaz. Banyak ni soalan ni. Okey. Pertama, dari kalimah makinun aminun, adakah bermakna Al-Malik sudah tidak ada kepercayaan pada menteri-menteri yang ada? Tambahan pula, Nabi Yusuf meminta jawatan pengurus perbendaraan, seolah-olah Nabi Yusuf nak menyelamatkan Mesir sikap menteri tidak amanah.
wallahu ta'ala alam, kita tak wallahu ta'ala, kenapa Nabi Yusuf minta jawatan tersebut? Adakah kerana Nabi Allah Yusuf dia tahu menteri-menterinya tidak ada amanah? Iaitu wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Yang tu kita tak tahu, dan kita pun tidak diberitahu oleh Allah adakah kerana menteri-menteri tidak percaya. Yang itu pun wallahu ta'ala alam, secara langsung tidak ada. Tapi yang Nabi Allah Yusuf pegang jawatan tu sebenarnya adalah jawatan suaminya Zulaikha. Suami Zulaikha kan dia Al-Aziz. Sebenarnya Nabi Yusuf dia ambil jawatan suaminya Zulaikha itulah. Tapi Quran tak ceritalah adakah dia dipecat, dia apa. Tapi yang kita daripada cerita ni kita maklum, sebab raja tadi ingat tak? Raja tu kan dia dapat, maksudnya setelah Yusuf berjaya mentaksim mimpi, lepas tu ikhlasnya Yusuf ni, jadi daripada kepercayaan itulah diberikan kepada Nabi Allah Yusuf. Adakah menteri-menteri yang percaya? Wallahu ta'ala yang tu. Wallahu ta'ala itu. Yang tu saya tidak ada. Saya tidak ada ilmu khabar tu. Tindakan Al-Malik menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Nabi Yusuf adakah menunjukkan Al-Malik pada masa itulah pun menerima ajaran Yusuf? Wallahu ta'ala alam. Yang ni kita tak tahu. Tapi kalau yang pasal Zulaikha tadi, iya. Dia memang mengaku Tuhan dia tu adalah Allah. Tapi Al-Malik ni, wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu sama ada dia telah beriman kepada Yusuf, kita tak tahu. Wallahu ta'ala. Saya tak tahu yang itu jawapan dia tu. Okay, berapakah umur Nabi Yusuf ketika dijual dan ketika diangkat? Yang ini pun tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Allah tidak menyebut umurnya berapa. Allah tidak menyebut ketika dijual umur. Jawapannya wallahu ta'ala alam. Ingat ya, sebarang info yang menspesifikkan, yang menyebut secara jelas, kena tengok sumbernya mana. Setakat dapatan, bacaan, tidak ada lagi yang mengatakan umur dijual ketika umurnya berapa, dia angkat menjadi raja umurnya berapa tahun dia tinggal dalam penjara setelah kawan dia terlupa. Kita pun tak boleh nak muktamadkan dia. Sebab tidak ada dalil itu dalam Quran, tidak diceritakan ada Nabi SAW. Sedangkan sumber utama dalam penceritaan Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Okay, bigger position comes with bigger responsibility. Ya, betul. Jadi Nabi Allah Yusuf diminta tu adalah kerana ialah dia kan dapat wahyu dari Allah. Dia kan seorang rasul dan dia memang dia tahu jawatan tu besar. Sebab nanti kalau orang tak adil, nak mencaturmakan dan sebagainya, maka dia ambil jawatan tu kerana apa? Niatnya untuk berkhidmat kepada rakyatnya. Okey, ada yang tanya soalan. Ustaz, saya ada 2 soalan. Dalam majlis kahwin dan kad orang banyak baca, Ya Allah, satukanlah hati kedua mempelai seperti hati Yusuf dan Zulaikha, Adam dan Hawa. Yang ni saya telah sebut tadi, tidak benar sama sekali Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Jadi kalau boleh, janganlah doa macam tu. Syekh Quraish Shihab dalam Taksim Misbah pun kritik tentang maklumat ni. Kita tak perlulah nak sebut hati Adam dan Hawa. Tak perlu. Kita doa saja. Ya Allah, satukanlah mempelai ini sehingga ke syurga Firdaus. Buat umum saja. Lepas tu ada kisah Yusuf dengan Zulaikha ni Israiliyat. Maka jangan buatlah lepas ni, tak payah buatlah. Okey. Yusuf minta jawatan, akan tetapi dia bukan saja pergi minta Al-Malik Aziz yang offer dulu. Maksudnya kita boleh minta jawatan, tapi kena ada usul atau orang yang cadang. Baru nampak cantikkan ustaz. Sebab kita kat office, kita apply nak naik pangkat. Tapi bos kita kata awak layak apply jawatan ni, bukan. Okey, betul lah. Betul-betul. Memang dia mendapat offer daripada raja tersebut. Tapi raja tersebut dia tak sebut apa jawatan secara khusus. Tapi Nabi Allah Yusuf dia minta. Dia sebenarnya kalau tak di offer pun kita boleh juga minta. Dia dua. Kalau tak di offer pun kita boleh juga minta jawatan tu kalau kita rasa kita ada kelayakan dan kita mampu. Sebab kadang-kadang orang tak tahu kita mampu.
Orang tak tahu kita punya expert kita, pengalaman kita minta. Okey? Boleh. Okey. Yang tanya kalimah lamma jahazahum biha jintin, adakah maksud Nabi Yusuf ni turun padang? Ya. Kalau kita baca dalam kes tadi tu, memang Nabi Allah Yusuf sendiri yang turun padang untuk memberi pengagihan. Sebab dia ada perkataan yang mereka masuk, mereka bertemu dengannya. Ingat tak perkataan yang Nabi Allah Yusuf yang kenal mereka, mereka tak kenal Yusuf. Maknanya secara tak langsung, Nabi Allah Yusuf juga yang yang turun padang untuk membahagikan bekalan-bekalan tadi. Kuatnya juga pada perkataan dia cakap dekat abang-abang dia, kamu tak tengok ke macam mana aku mengukur ukat sukatan tadi, menunjukkan dia sendiri turun padang. Maknanya kalau kita nak ambil pengajaran lain, pemerintah tu kena turun padang jugalah. Okey. Kemudian, tak adalah. Okey, ada soalan secara verbal? Dia sebenarnya banyak pengajaran boleh kita gali lagi, tapi sebab kita nak habiskan 100 faedah, jadi pengajaran dia saya tak cerita semualah. Sebenarnya banyak sangat. Daripada satu adegan dia boleh buat banyak. Tapi kerana kita nak fokus pada 100 faedah tu, jadi kita kena habiskan tujuan utama pada buku 100 faedah tu. Sebab tu saya tambah sikit-sikit saja faedah-faedah yang berkaitan. Kalau kita nak ulas memang banyak sebenarnya. Sebab tu dipanggil ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Wallahu ta'ala. Kata ada soalan? Terima kasih banyak-banyak. Datin Shina, ada apa-apa kata-kata penutup? Tak ada apa Ustaz. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak semua-semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kekurangan, kelemahan mohon diberikan kemaafan. Jika tersalah maklumat dan sebagainya, bagi tahu. InsyaAllah kita boleh sama-sama belajar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamatkan ya semua.